Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Murid-murid semua sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sihat, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah, saya sihat. Murid-murid, ingat tak semalam Ustazah ada pesan untuk pelajar perempuan membawa telekung pada hari ini? Kan Ustazah ada berpesan kepada para pelajar perempuan untuk membawa telekung. Jadi saya ingat untuk membawanya. Murid-murid, dengar tak bunyi apa? Itu bunyi azan Zuhur kan? Ustazah ingat hari ni kita solat jemaah. Boleh? Solat jemaah Zuhur. Sebelum kita menunaikan solat, kita kena ambil wuduk dulu. Ustazah nak awak semua pergi ambil wuduk dahulu. Sebab sebelum kita solat, kita harus suci daripada hadas. Hadas besar maupun hadas kecil. Murid-murid semua dah bersedia untuk solat sama-sama? Perkara pertama, kenalah menghadap kiblat. Semua bentang sejadah hadap kiblat. Ya Allah. Ustazah, telekung saya terkena darah. Terkena darah yang dekat luka saya ni. Tak apa ke? Farah? Awak punya telekung kena darah? Oh, darah tu daripada kategori najis yang ringan. Kalau najis yang berat seperti najis babi, najis anjing, najis manusia, itu najis mughalazah. Jadinya Ustazah, hari ni kita nak belajar apa sebenarnya? Sebenarnya hari ini kita nak belajar tentang syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat tadi tu yang ada 5 perkara, iaitu yang pertama, kita seharusnya suci daripada hadas. Suci daripada hadas ni terdapat 2 hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Apa yang dimaksudkan dengan hadas kecil? Hadas kecil ialah kita membuang air kecil, kita kencing, kita berak ataupun kita terkentut. Kalau hadas besar pula ialah seperti haid, nifas dan wiladah. Dan yang kedua ialah suci daripada najis, maupun najis berat ataupun najis ringan. Apa contoh-contoh bagi najis berat? Bagi najis berat ialah seperti najis babi, anjing dan najis manusia. Dan najis ringan seperti darah. Darah yang seperti di telekung Farisa tadi. Dan yang ketiga ialah menutup aurat. Apa yang menutup aurat? Bagi seorang lelaki telah ditetapkan yang pertama ialah daripada pusat hingga ke lutut. Dan bagi seorang perempuan pula hanya keseluruh tubuh badannya, tetapi yang tinggal ialah bahagian muka dan juga tapak tangan hingga ke hujung jari. Yang keempat ialah menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza kumta ila shalah fasbighil wudu thumma istaqbil kiblata fakabbir." Artinya, apabila engkau hendak menunaikan solat, ambillah wuduk, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah. Ini jelas menunjukkan bahawa kita wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi macam mana pula sekiranya terdapat kesesatan di dalam hutan? Kita boleh menggunakan kita boleh menggunakan bayang-bayangan daripada sinaran cahaya matahari. Bagaimana di tengah lautan? Kalau di tengah lautan pula, kita boleh menggunakan kompas. Okay. Apa yang kelima pula, Ustazah? Yang kelima ialah masuk waktu. Masuk waktu. Kita wajib untuk mengetahui ketika bila masuk waktu. Tapi kalau kita sesat di dalam hutan, kita boleh tengok bilanya terbenam matahari. Kalau terbenam matahari itu maksudnya dah gelap, maksudnya itu masuk waktu isyak. Dan ketika kita di rumah, kita seharusnya mendengarkan azan terlebih dahulu untuk kita mengetahui
pada waktu bila, maksudnya waktu solat. Seeloknya kita seharusnya yakin itu telah masuk pada waktu solat untuk menjadikan solat kita solat yang sah. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah ada beberapa soalan yang ingin dianjurkan kepada para Lisa, Haikal dan juga Nat. Soalan pertama berbunyi, apakah senarai syarat-syarat sah solat? Okey, para Lisa. Syarat sah solat ada 5, Ustazah. Yang pertama, kita mestilah bersih daripada najis. Sama ada pada pakaian, pada tempat solat ataupun pada badan. Tak kisahlah sama ada najis tu najis muhallazah ke, mutawassitah ke, hafafah ke. Yang kedua, kita mestilah bersih daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Yang ketiga, kita mestilah kena tutup aurat. Yang keempat, kita mestilah yakin sudah pun masuk waktu solat. Yang kelima ataupun yang terakhir, kita kena menghadap kiblat. Bijaknya Farah Lisa. Betul tu Farah, syarat-syarat sah solat yang 5 tadi. Kita wajib untuk mengetahui kelima-lima syarat sah solat ini sebelum kita menunaikan solat. Sekiranya kelima-lima syarat ini tidak dipenuhi, solat kita akan menjadi tidak sah. Okey? Okey, soalan yang kedua pula berbunyi, apakah hukum solat jika kita tidak yakin telah masuk waktu? Okey, soalan ni Ustazah rasa Ustazah nak tujukan kepada Nat. Jawapan saya yang nombor 2 tu tidak sah, Ustazah. Bijak betul lah anak-anak murid Ustazah ni. Betul tu Nat, jawapannya tidak sah kerana salah satu syarat-syarat sah solat iaitu yakin telah masuk waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 134. Artinya, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Habis tu macam mana kalau kita ragu-ragu, Ustazah? Kalau soalan macam gitu, kalau kita ragu-ragu, seeloknya kita dengar pada apa? Pada laungan azan. Pada laungan azan itu maksudnya yakinlah telah pun masuk waktu solat. Baiklah murid-murid, kita pun dah nak habis waktu ni. Tapi Ustazah ada soalan yang paling terakhir. Soalan terakhir ini Ustazah ingat Ustazah nak anjurkan kepada Haikal lah. Haikal, awak kan seorang lelaki kan? Jadinya Ustazah ingin bertanya, apakah hukum solat seorang lelaki itu yang memakai seluar tapi terdapat bahagian yang koyak di bahagian pehanya? Jadinya apakah hukum solat beliau kalau ada terdapat kesan yang koyak tu? Jawapannya tidak sah, Ustazah. Ya, tepat sungguh jawapan Haikal tu. Solatnya jadi tidak sah. Ini kerana dalam syarat-syarat sah solat telah pun menentukan di mana aurat bagi seorang lelaki daripada pusat hinggalah ke lutut. Seeloknya kalau seorang lelaki, kalau kita nak solat, kita bawa kain pelikat bersama. Dan bagi seorang perempuan pula, seluruh tubuh badan melainkan muka dan juga kedua tapak tangan hingga ke hujung jari. Okey. Terima kasih Haikal. Terima kasih anak-anak yang menjawab persoalan Ustazah pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, telah berakhirlah kelas kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari tadi seharusnya dan wajib untuk kita praktiskan dalam kehidupan seharian kita. Ustazah berharap sangat anak-anak murid Ustazah dapat melakukan apa yang telah kita pelajari tadi dan mengajarkannya kepada orang lain. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Sama-sama Ustazah.